Sekarang kita mencari 5 faedah. Cari 5 faedah daripada ayat yang mulia. Tulis al-faidatul ula. Faedah yang pertama, ayat yang 78, lu'inal ladzina kafaru bani Israil kanu la yatanahawna 'an munkarin fa'alu. Dia gabung dua ayat ni. Maknanya ayat Bani Israil dilaknat sebab apa? Sebab mereka derhaka dan mereka tidak larang kemungkaran. Ulama tadabbur kata apa? As-sukutu 'anil munkar, diam tidak melarang benda mungkar, ma'al qudrati, sedangkan kita mampu untuk ingkar, mujibul uqubah, akan membawa kepada akibat yang buruk. Apa dia akibat yang buruk? Ada 4 perkara kesan buruk daripada tidak melakukan tugas yang besar ini. Tugas yang besar ni ada, maknanya orang tahu diam, tidak ingkar, ada 4 kesan buruk. Yang pertama, anna mujarrad as-sukut fi'lu ma'siyah. Diam, tidak tegur benda mungkar itu dianggap buat maksiat sekali dengan orang tu. Wa illam yubashirha as-sakit. Kalau mu tak pergi buat pun, oleh kerana kamu diam tidak tegur, maka kamu ada saham, ada share dalam maksiat yang berlaku. Na'udzubillah. Sebab apa? Sebab orang yang tidak ingkar, orang ni bermudah-mudah dengan maksiat. Tengok depan mata orang buat maksiat, dia alah, peduli apa orang? No. Kita sebagai ahli ilmu, agamawan kata orang, wajib ingkar. Yang kedua, sebab yang kedua, bila tidak ingkar, ahli maksiat makin berani mengangkat kepala, makin berani angkat kepala. Kenapa buat maksiat? Alah, ustaz diam belakang tu, ustaz cari makan yang tu belakang tu. Baru ni ada beberapa isu yang dibangkitkan oleh netizen, oleh masyarakat, tentang kelonggaran yang dibuat oleh peraturan PBT ni. Bukan PBT Putrajaya ni, PBT apa ni dia panggil, penguasa tempatan. Dia panggil apa ni, bila tengok orang buat mungkar, dia letak enactment denda 20,000 ke berapa ribu. Jadi orang boleh buat, tak apa, biar dia buat, esok kita compound, esok habis dalam maksiat. Kalau kata compound berapa ribu, penganjur dah siap tekek masuk compound sekali, tekek dia masuk compound sekali, relax, joget malam ni dah, esok denda beres, tekek ni masuk dah compound. Sepatutnya pihak berkuasa tempatan bila tengok ada benda mungkar, ketika itu penguasa pergi turunkan penyanyi itu. Awak pakaian tak senonoh, patut turun, berhenti majlis ni, baru orang takut. Jadi kita kena tunjuk ketegasan. Jangan tunggu esok baru nak compound, sekarang kena tutup, turun daripada pentah ni. Kalau tidak kita tangkap, baru betul. Tengok ni, bila orang yang berkuasa, ahlul haqqi sakit, orang berkuasa tak ambil tindakan, ulama-ulama diam, orang buat maksiat makin berani. Macam sekarang makin berani. Yang ketiga, sebab yang ketiga, anna fi tarkil inkaril munkar indirasul ilmi. Bila ulama pendakwah tidak ingkar benda mungkar, maka hilanglah ilmu tentang kemungkaran daripada masyarakat dan tersebarnya kejahilan. Sebab apa? Orang jahil duk ingat ke benda tu okey. Kenapa awak buat? Ustaz tak kata apa. Ustaz pun tengok live juga semalam, dia tak tegur pun. Sudah. Sebab itulah kata di ahli fikir, iza sakata alul haqqi, bila orang yang tahu diam, orang jahil ingat ke apa yang dia buat tu betul. Ini bahaya. Dia panggil bahayanya normalisasi maksiat. Jadi orang ingat betul dia. 3. Yang keempat,
anna sukut ala maksiatil asi, bila ulama-ulama diam pada maksiat yang dibuat oleh ahli maksiat, jadi ahli-ahli maksiat pula memperhiaskan diri dengan maksiat. Dia kata beres ya, sebab orang ramai dia akan ikut orang, baru ni benda tu berlaku, tak ada orang engkar pun, okey lah tu. Maknanya akan berlakunya maksiat tu makin tersebar. Sebab apa? Orang ingat benda tu dah jadi biasa. Na'udzubillah. Ini 4 perkara bahayanya sukutul alim, diamnya orang alim, diamnya pendakwah, diamnya pembuat kuasa. Bahayanya 4 perkara, wal'iyazbillah. Baik, kita tak pakai ceramah tajuk ni. Ini nak cerita tentang fawaid. Yang kedua, kanu la yatanahawna an munkarin fa'aruh, mereka tengok benda mungkar tak larang. Di sinilah para ulama katakan ingkaril munkar, yang mengingkari benda mungkar dalam masyarakat menjadi kewajipan kepada para pendakwah. Ingkar pendakwah, kita kena ingkar, jangan tak ingkar. Beritahu pada masyarakat. Nak larang dengan tangan tak mampu, dengan mulut. Alhamdulillah kita ada mimbar setiap minggu, imam khatib senaraikan apa yang berlaku dalam masyarakat di kampung dia, benda-benda mungkar dalam kampung, sebut, tuan-tuan, hari ini saya nak bagi nasihat, perbuatan sekian-sekian ini haram, perbuatan sekian-sekian ini tidak baik. Ada sebutlah. Kalau tak sebut, kita juga terpalit sama, diam daripada kemungkaran. Maka lagi kata ulama dalam ayat ini, anna tarkat tanahi al-munkar sababun lil la'nati, orang yang meninggalkan mengingkar kemungkaran menjadi sebab kepada dia dilaknat oleh Allah Azza wa Jalla. Sebab dia kena laknat. Kita tak nak kena laknat, kita nak rahmat Allah Ta'ala, tak mau laknat. Jadi ini 2 perkara yang cukup berbahaya. 3, masih lagi dalam faedah kedua. Poin yang ketiga, isyaratu ila anna tarikh Bani Israel fil kufri wal maksiyati wal la'ati ariqa. Ayat ini Allah Ta'ala nyatakan bahawa sejarah Bani Israel kena laknat ni sejarah lama, bukan baru kena laknat zaman Nabi. Zaman Nabi Daud laknat dah, zaman Nabi Isa laknat dah, zaman Nabi kita Muhammad lagi dia laknat. Na'udzubillah. Maknanya orang panggil sejarah buruk, rekod hitam daripada perbuatan-perbuatan mungkar dan maksiat seperti ini, wal'iyazbillah. Faedah yang ketiga, ni tadi saya nak jawab soalan yang kita tanya di awal tadi. Kenapa dalam ayat ini Allah sebut ala lisani Dawud wa Isa bin Maryam? Yahudi dilaknat melalui lidah Nabi Daud dengan Nabi Isa. Kenapa tak sebut Musa dan Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Sedangkan dalam Al-Quran Allah Ta'ala sebut banyak ayat perkara-perkara yang berlaku pada zaman Nabi Musa AS, kufurnya Bani Israel, degilnya Bani Israel, kelah palanya Bani Israel, dan dilaknat. Tapi dalam ayat ni kenapa tak sebut? Demikian juga Allah Ta'ala sebut kejahatan Yahudi bersama dengan Nabi SAW, macam-macam kerenah dia buat waktu nuzul Al-Quran. Kerana kita sudah tahu dah, dalam cerita Nabi Musa sudah dengar, cerita Al-Quran juga sudah dengar. Fa khassat hadhihi al-ayah, maka ayat ini Allah Ta'ala sebut Daud dengan Isa i'laman, untuk menyatakan bi annahum, bahawasanya Yahudi ini lu'inu fil kutubil arba'ah, telah dilaknat dalam semua kitab yang 4, Taurat, Zabur, Injil, Quran, semuanya dilaknat. Na'udzubillah. Wa annahum qad lu'inu ala lisani ghairi Musa wa Muhammad, mereka juga telah dilaknat lain daripada Nabi Musa dengan Nabi kita Muhammad sallallahu. Nabi-nabi lain juga telah melaknat mereka. Jadi dengan ayat ini lengkap 4 kitab laknat Bani Israel, wal iyaz billah. Ini perangai buruk. Jadi Bani Israel ini terbagi pada 2, ada hak kafir, ada yang beriman. Yang Allah Ta'ala laknat di sini siapa? Yang kafir. Jadi hak kafir itu kena laknat, yang tak kafir kenapa nak laknat?
Allahu Akbar. Baik, yang keempat, kanu la yatanahawna 'an munkarin fa'alu. Buruknya perangai bukan sakat tak larang, engkau pergi join juga tu, kenapa? Ini masalah. Kata orang ustaz, mula-mula pakai kepiah, lama-lama cabut kepiah dia sendiri. Ustaz ada kat pentas. Astagfirullahalazim. Sebab itulah tuan-tuan, kita ni kalau pergi tempat maksiat lah, kita contoh kita pergi, kita tahu ada maksiat, masuk dalam majlis tengok ada benda mungkar, keluar cepat, khuruju, keluar daripada majlis, supaya orang tidak tularkan gambar kita. Sekarang ni senang, ada ustaz penceramah ni, dia pergi majlis kahwin, pergi majlis kahwin, tiba-tiba keluar penyanyi dengan pakaian tok-tok auratnya, dia duk sengih itu, orang ambil gambar. Bila dia nafi, dia kata dia lari, netizen, ni gambar siapa ni, sengih tu depan penyanyi, kena kita. Ini bahayanya. Maka bila orang baik pergi diam dan dia perlu join sekala, dalam ayat ini Allah Ta'ala nyatakan bahawa kemungkaran itu makin berluasa kemungkaran apabila orang yang tahu diam dan tidak engkar ketika itu juga, spontan kena engkar. Macam ada kes budak-budak menasyid depan tok guru lah, depan kita contohnya. Perkataan itu nampak hulu, larang, uskut, diam, padamkan rakaman ni. Ini bila rakaman tersebar, kita nak nafikan, sukar. Ini masalah kita. Sebab itulah kita duk bimbang sangat-sangat. Ana pesan beberapa kali dah kepada pelajar-pelajar kita ni, kalau nak ambil gambar lah, nak ambil gambar, ustaz nak ambil gambar, kita tak suka ambil gambar. Kalau dengan orang perempuan, kalau nak juga kena bawa suami duduk sebelah, kena laki-laki ni dia nak gambar, tak. Ini semua boleh menimbulkan fitnah, normalisasi dia panggil. Jangan duk main. Kalau ustaz dia pula tu selfie, orang perempuan belakang dia sengih, lagi dahsyat. Ustaz selfie. Maka di sini Allah Taala sebut, labi sama kanu yaf'alun, jahat benar apa yang mereka buat. Kata orang tarkut tanahi, tak buat benda, tak larang maksiat tu, dikira buat maksiat. Ini bahaya. Li'anna sukut alal munkar, kerana diam pada benda mungkar macam kita redha dengan benda mungkar. Meninggalkan perkataan menegur benda mungkar bermakna kita juga macam setuju dengan benda mungkar. Itu sangat berbahaya. Baiklah, kerana itu di akhir ayat Tuhan kata labi sama kanu yaf'alun, buruk benar apa yang mereka buat. Maknanya bila kita tidak larang benda mungkar, bermakna kita dalam keadaan buruk perangai. Na'udzubillah. Yang kelima, yang terakhir, walau kanu yu'minuna billahi wan nabiy wa ma unzila ilaihim ittakhadhu min awliya. Kalaulah betul-betul puak kafir, puak ahli kitab ini betul-betul beriman, mereka akan bergabung dengan orang Islam. Islam sama Islam bergabung. Tapi kenapa pergi bergabung dengan kafir? Sebab nak kedudukan, nak cukupkan bilangan, nak dapat kuasa, maka kita bergabung dengan orang kafir. Kita kata ini cukup berbahaya para jemaah sekalian. Jadi ittikhadul kafirin al-awliya, bergabung dengan puak kafir untuk menjatuhkan orang Islam ini, munafin lil imani billahi, bercanggah dengan keimanan yang sebenar. Sebab Tuhan kata walau kanu yu'min, kalau betul beriman mu tak buat. Makna kalau betul-betul beriman tak buat, tapi oleh kerana kamu dah buat, maka beramana kamu jadi salah melakukan perbuatan yang keji. Walakinna katsiran minhum fasiqun. Dalam ayat ini Allah Ta'ala kata mereka kebanyakannya fasik. Ulama kata in annal fisqa yutlaku alal kufri. Fasik ada kala dalam Quran digunakan untuk kafir. Sebagaimana dalam surah As-Sajdah ayat 20, wa ammal ladzina fasaqu fama'wahumun nar. Orang yang fasik di sini bermakna orang yang kafir, sebab dia muqabil mukmin. Walau kanu yu'minu, dalam ayat kata walakinna katsiran minhum fasiqun. Jadi kalau kata fasik saja
tidak tidak bertembur dengan mukmin, dia tak jadi kafir. Dia kata fasik, mana orang tu tak baik, dosa besar. Tapi kalau bertembur dengan iman, fasik, mana kafir. Na'udzubillah. Itu penggunaan lafaz fasik dalam Al-Quran. Kita mohon kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan namanya yang maha indah, dengan sifatnya yang maha tinggi, supaya Allah Ta'ala anugerahkan kepada kita sifat iman yang besar, sifat taqwa, sifat khasyah, sifat wara', sifat berani untuk menegur kemungkaran. Amin ya rabbal alamin. Ya Allah, jangan jadikan kami termasuk di kalangan syaitan bisu. Tengok benda mungkar tidak tegur, tengok benda maksiat tidak larang, tengok benda-benda yang keji tidak menentang. Nasallallahu alaihi wa sallam.